kita tuan-tuan Cina yang lain, lebih berani anak jemaah yang hadir dengan yang lain dan pastikan dalam kata dapat tempat yang sempurna. Alhamdulillah kita berdoa Subhanahu wa taala kemenangan yang baik mengenai kewawasan beberapa bulan lalu semua pada malam ini adalah saya terus bersama dalam program baru bisa dengan jalur ketika adanya Islam dan saya kasih bersama keluarga Nasir dan jemaah dan rakyat Haji Mustafa Salim Abdul orang Kenya dan Bapak Ahmad bahagia Bapak saya Saudara yang ini dan juga Bapak Ahmad Alhamdulillah hadiran tuan-tuan ini tempat kita hadirkan satu lagi maksud mana akan mengirim kita untuk kepatuhan atau lebih kepada hakam paturan dan asas syariat yang bukan saja sejak manusia tapi melakukan kita Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sifat keberanian semua baik itu benar yang menjaga diri dari dan mereka bagi orang yang beriman lagi bahwa bila sendiri ada seperti Allah dan Rasul masa keputusan sesuatu yang tidak mampu kata Allah dan Rasul bagi yang terus dan kesadaran yang akan akan masyarakat. Jadi itu telah menangkap Tuhan ini anak ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kita biasa buat program-program ini forum stasi perangan agar semua pemahaman ini sama memahami apakah dan hakam yang patut atau fungsional yang patutnya terima Allah adalah sebaik-baik beri suatu hari kita supaya tadi tersebut ada benefit yang saya kira hebat atau hebatnya. Ini itu beberapa masalah ini saya telepon ada benefit itu saudara Bapak InsyaAllah yang akan menunjukkan kepada ini bersama dengan yang bahagia Ustaz dan Mano yang berhormat Ni'amul dan berhormat Ustaz Kami untuk berjalan untuk melakukan forum pertemuan ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan nak buat? Saya tak jawab. Saya tak jawab buat kawan. Kita bagi Meli ya? Hah? Dia keluar. Dia keluar sikit. Terima kasih kepada Rusi Tulis Hasil dari kita berhasil jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Malam ini sempena dengan bulan Isra' bulan yang terakhir oleh kita semua yang dimuliakan oleh Sultan Muhammad Fatih. Sebenarnya kita tahu menjadikan
Mekah, menuju Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, mengambil syariat sembahyang. Tak ada orang zaman moden ini yang dia orang Islam yang tidak percaya semua percaya. Kata-kata dalam satu tanya siapa yang tak percaya di Rasulullah, kata-kata tak ada, semua percaya. Hebatnya orang Islam diberi syahadat ini mempercayai Rasulullah lebih daripada sebahagian orang terhadap yang mendahului masuk Islam semasa adanya Rasulullah di Makkah. Pusing je lah. Bila balik Rasulullah bercerita, ramai orang-orang yang Islam tak percaya kepada orang musyrik. Melainkan apakah salah sahabat orang yang percaya Muhammad mendengar kabar penduduk orang musyrik tak percaya. Kalau cerita datang daripada Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar lebih lagi percaya. Jadi malam ini dalam banyak-banyak perkara yang kita percaya ialah Al-Quran di mana di dalamnya Allah berfirman, "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Zalim dan kafir, tiga saja. Bahawa siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diuruskan oleh Allah, maka ini adalah fasik. Allah SWT adalah kafir. Tiga kategori. Kalau tiga isi tiga. Jadi maksudnya Allah SWT kita menyingkat keadilan perundangan Islam yang lagi melalui satu proses kemajuan yang kita lihat di mana Dewan Pimpinan Negeri telah meneruskan dan sekarang ini hampir dibentangkan di Parlimen, dan untuk itu malah kita ada orang yang hebat. Tiga ahli bayar, dua yang dapat, satu belum dapat. Berada di negeri saya. Betul ketiga yang ditangani dalam Parlimen Masing-Masing, Parlimen Terus dan Parlimen Terus. InsyaAllah kita akan menyusul selepas ini untuk mendaftar sebagai Parlimen mengukuhkan permintaan kehendak kita yang memperjuangkan Islam. Jadi tuan-tuan saudara yang banyak yang kata saya yang berhormat Ustaz Nik Muhammad Abdul Nik Aziz Nik Abdul Aziz Muhammad, yang di tengah yang berhormat Dr. Dr. Ustaz Khairuddin Muhammad Khairuddin Aman Razali Al-Takiri Masyarakat Pajak itulah saya benarkan diri saya semua dokter-dokter saya mau sakit untuk menjadi intervention itu ditanya mengenai kita yang mana ini kita bermula sedikit sebelum kita pergi jauh, sebelum kita berlembah dan persoalan-persoalan yang serius kita dengarkan dahulu sejarah perkembangan perundangan Islam pernah berlaku atau tidak, kita tahu atau tidak. Jadi itu saya silakan Ustaz yang mahir sejarah nanti kita sedikit sejarah perundangan Islam di tanah air. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah al-qail asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Abang Luqman Muhammad Hakim
bin Luqman bin Ahmad bin Yusuf Al-Kenali, cicit tu Kenali, yang berbahagia Yang Muhammad Ustaz ni Muhammad Abduh, Yang Abdul Aziz Nikmat, Yang Muhammad Hafal Ustaz Dr. Khairul Takiri, Nazir dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya adalah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun tuan-tuan sekalian dengan tema besar tuan-tuan sekalian. Tema besar kita Forum Isra, tuan-tuan sekalian. Di mana-mana tuan-tuan sekalian pada penghujung dan Rejab, bahkan sampai pertengahan bulan Syaban, umat Islam meraihkan, menyambut, memperingati peristiwa Isra dari tuan-tuan sekalian. Walaupun secara asasnya sambutan-sambutan dalam bentuk seremonial, dalam bentuk perayaan Isra dari tuan-tuan memanglah tak disambut, tak dibuat zaman Nabi dan zaman sahabat-sahabat kanan yang muncul pada zaman kerajaan pertengahan tuan-tuan sekalian, yakni zaman kerajaan Ayyubiyah, kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi. Mengapa boleh disambut, boleh diperingati zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tuan-tuan sekalian? Jawapannya saya rasa mungkin sebagian besar tuan-tuan telah tahu, telah hadam, telah faham tuan-tuan sekalian. Itu berkaitan dengan perebutan bumi Isra kita, yakni Palestin tuan-tuan sekalian, di mana tiga agama samawi, tiga agama langit, iaitu Yahudi, Islam, Kristian tuan-tuan sekalian, semua agama dakwah bahawa Palestin adalah tanah suci mereka, milik mereka tuan-tuan. Bagi Yahudi, mereka mendakwa bumi Isra kita ni, tanah Palestin ialah tempat suci mereka, adanya Haikal Sulaiman, Solomon Temple tuan-tuan sekalian, yang sekarang mereka minta duduk bawah Masjid Aqsa tuan-tuan sekalian. Manakala orang Kristian pasti mereka mendakwa bahawa bumi Palestin adalah tanah suci mereka, tempat lain biasa tuan-tuan sekalian. Manakala kita orang beriman, pastilah Palestin, bumi Isra, tanah Isra ni tuan-tuan, tempat suci kita. Yang pertama kena ingat, Palestin dah kiblat utama kita tuan-tuan. Kiblat utama kita hinggalah bulan Syaban tahun 2 Hijrah berlaku peralihan kiblat sembahyang yang biasa kita sebut dalam kuliah kisah. Nabi di Masjid Kiblatan, Masjid Dua Kiblat dan sekalian. Bulan Syaban tahun 2 Hijrah berlaku peralihan kiblat sembahyang. Sebelum tu hala wajah ke arah Palestin, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis dan sekalian. Yang kedua, di Palestin, bumi Isra kita terletaknya Masjid Al-Aqsa, tempat Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nak tunjuk pentingnya Palestin tuan-tuan, ialah pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, dalam usia 63 tahun Nabi kita telah wafat tuan-tuan. Ada beberapa cadangan di mana semadikan jenazah Nabi. Yang cadangan pertama tuan-tuan, setuju simpan atau semadikan di bakit kubur awam di Madinah. Yang kedua, bawa balik ke kampung tuan sekalian. Mana tuan-tuan, Mekah. Ada cara bawa jenazah Nabi ke Mekah, semadikan di Mekah tuan sekalian. Mana fitrah ni biasa rupa tuan sekalian, kita tuan-tuan duduk pandang indah. Tapi bersadar kerana mati nanti, besar umur balik penuh, balik jenazah Pasimah, balik Batu Nang, Kuala Negeri tuan-tuan sekalian, balik ke Segamak Johor, balik ke Besut tuan-tuan sekalian. Oh, fitrah mana begitu rupa-rupa. Orang nak semadikan di kampung tuan-tuan sekalian. Yang ketiga cadang, kita bawa ke Palestin. Ke mana tuan-tuan? Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis kita tu makam para rasul tuan-tuan sekalian. Jadi Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abdul Wahfah ingat sabda Nabi bahawa setiap rasul dimakamkan di mana mereka diwafatkan. Sebab itulah liang lahat digali dalam bilik Aisyah, di mana Nabi kita wafat pada waktu duha 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah tuan-tuan sekalian. Jadi nak beritahu Palestin sangat penting. Sebab itu tuan-tuan, apabila dijajah Palestin oleh kuasa Salib, kuasa Kristian, bangkit Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemerintah. Salahuddin Al-Ayyubi cari satu keadaan, satu mekanisme macam mana nak ambil balik tanah Isra, nak ambil balik bumi Palestin ni tuan-tuan sekalian. Maka masuk bulan Rejab, bulan di mana berlakunya peristiwa Isra ni, 18 bulan sebelum hijrah Mekah ke Madinah tuan-tuan. Maka Salahuddin dihimpun rakyat dia. Rakyat dia berhimpun, dia buat syarahan, dia buat pidato. Baca surah Isra ayat pertama. Surah Isra ayat pertama juga dikenali sebagai surah Bani Israil tuan-tuan sekalian. Dibaca ayat Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, hingga akhir ayat. Maksud Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjid Haram, dari Mekah ke Masjid Aqsa, dari Palestin. Kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, wahai umat Islam,
kita membaca surah Isra ayat pertama, kita menyebut tentang Masjid Haram yang masih kita punyai, kita masih miliki, dan kita menyebut tentang Masjid Al-Aqsa yang dijajah oleh kuasa Salib, kuasa Kristian. Maka di atas semangat untuk membebaskan tanah Isra, nak bebaskan bumi Isra, inilah sejarah bila umat Islam mula menyambut, mula memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj pada sekalian. Alhamdulillah, tanah Isra kita dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi daripada tangan tentera Kristian yang dipimpin oleh Richard Bahadur Singa, tuan-tuan. Oleh kerana sambutan ini baik, mengandungi banyak ibrah, banyak pengajaran, maka umat Islam jadikan sambutan ini tradisi. Kita commemorate, kita memperingati, tuan-tuan sekalian, mana-mana pun. Alhamdulillah, tuan sekalian, jangan lupa juga dalam kita sambut peristiwa Isra, tuan-tuan, jangan lupa nasib bumi Isra. Hal ini dijajah oleh Zionis, oleh Yahudi. Orang pandai indah sebut Yahudi pun diam. Warok, malu ada sebut Yahudi. Jawab, laknatullah, jangan diam ya tuan-tuan. Yahudi, jangan marah sangat. Yahudi, laknatullah wa barakatuh. Marah sangat dalam kampung saya. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, baik, ni bulan Mei Nakbah Palestin. Apa makna petaka Palestin? Dah 67 tahun dah tuan-tuan, Palestin tidak ada peta dunia. Ia ada Israel, tuan-tuan sekalian. Semenjak Mei 1948. Mei 2015 dah tuan-tuan sekalian. Maka alhamdulillah pada malam ini kita tak bincang pasal cerita bumi Isra, pasal tanah Palestin, bahkan tentang Isra wal Mi'raj pun tak cerita, sebab tema kita, tajuk kecil kita main ni ialah apa dia? Perundangan Islam, tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, moderator tanya tadi sejarah perundangan Islam di alam Melayu, tuan-tuan sekalian. Sebagaimana yang kita semua tahu bagaimana sejarah datangnya Islam, agama fitrah ini kepada kita semua. Moyang kita zaman dulu beragama Hindu dan juga agama paganism, tuan-tuan sekalian, agama pagan, percaya pada roh dan semangat. Kalau dari sudut agama Hindu memang dibuktikan empirical, empiris, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Candi Lembah Pujang. Bahkan banyak lagi mari tak boleh buang, tuan-tuan. Tuan-tuan, menikah ringat, sanding, tuan-tuan dah pakai kering, muja tak pakai lembing, tuan-tuan sekalian. Nak buang ini payah lagi, tuan-tuan. Ramadan ni dekat kita, 29 hari lagi, tuan-tuan, masuk Ramadan. Lepas tu malam 7 likur, tuan-tuan sekalian. Nyepacok di kampung tu penuh pelita lilin, tuan-tuan sekalian. Dah, apa hal, tuan-tuan? Kita bukan nak sambut Deepavali. Deepavali perayaan cahaya, tuan-tuan. Kita sambut raya kita ni perayaan ibadah, tuan-tuan sekalian. Tapi inilah sakibaki Hinduism yang masih berakar dalam culture ataupun budaya orang-orang Melayu, tuan-tuan sekalian. Kalau kita baca kitab Suaratus Salatin, sejarah Melayu yang ditulis oleh Tung Sri Lanang, tuan sekalian, bagaimana ulama Mekah, nama dia Sayyid Abdul Aziz, didatang ke Melaka, diislamkan Raja Melaka, tuan-tuan sekalian. Raja Melaka telah memeluk agama Islam. Mengapa diislamkan Raja Melaka? Pasal apa tak islamkan JKK Melaka, tuan-tuan? Mengapa Islam Raja Melaka dulu? An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Benar, tuan-tuan sekalian. Raja Melaka mau Islam, habis rakyat Melaka, tanah jajan Melaka pakat masuk agama Islam. Dan ni muslimin dan muslimat, satu ia cukup bijak. Bagaimana kalau kita lihat datanya Islam di Melaka, tuan-tuan sekalian, bagaimana ditulis perundangan Islam, tuan-tuan sekalian, dalam apa, tuan-tuan, hukum keadaan Melaka dan juga undang-undang laut Melaka. Tuan-tuan, ini bukti bertulis, ada dokumen Hang Sidi Ahmad, tuan-tuan sekalian, yang tulis, yang tukar tulis ni Hang Sidi Ahmad dan tuan-tuan sekalian. Tengok apa yang dibuat berkaitan dengan undang-undang jenayah Islam, undang-undang keluarga Islam, muamalah Islam, tuan-tuan sekalian. Terbentanglah hukum keadaan Melaka, bab hudud, kisah, takzir, tuan-tuan sekalian, berjalan dalam masyarakat. Cuma kalau kita baca tulisan pengkritik, ada juga orang nak kritik apa yang dibuat Melaka. Kita kena terbuka baca, tengok, inilah sejarah yang tertulis, tuan-tuan sekalian. Dah ingat kisah masa zaman sekolah kita baca kan, kisah Tun Besar, anak kepada Tun Perak, yang suatu petang bermain sepak raga. Sepak raga ni, tuan-tuan, memang permainan tradisi kita orang Melayu. Orang Melayu ni banyak hiburan, tuan-tuan, mokyung, menara, wayang kulit, rodak, rambung, banyak, tuan-tuan. Hak judi pun kuat Melayu ni. Dah, belaga lembu, belaga ayam, belaga kambing. Lepas tu kalau Kelantan apa dia? Pertandingan kura-kura terpantas. Ada, tak ada. Ini Kelantan ada zaman dulu, tuan-tuan sekalian. Dahsyat. Jadi tuan-tuan sekalian, nak main sepak raga ni. Sepak raga tak judi, nak main sepak raga tu. Lalu Tun Muhammad tak sekalian ada. Tun Muhammad
anak Sultan Mansur tuan sekalian, Tun Muhammad. Akhirnya kena desta dia, kena atas kepala tu jatuh tuan sekalian. Akhirnya turun daripada kuda ditikam tuan besar tuan sekalian. Patutnya kena undang-undang kisah bunuh badan tuan-tuan, sebab ada dalam berdokumentasi undang-undang Melaka ni tuan sekalian, tapi dah di mana dibuang ke Pahang. Akhir dirajakan di Pahang tuan sekalian. Maknanya antara inilah hak dikritik. Maknanya pelaksanaan undang-undang Islam di Melaka zaman dahulu dikecualikan kepada kelompok feudal, kelompok istana, kelompok aristokrat ni tuan-tuan. Tapi nak beritahu dilaksanakan oleh masyarakat. Kita masuk undang-undang takzir tuan sekalian. Cuba baca, menarik tuan-tuan. Ditangkap sebab bercumbu-cumbuan 20 kali sebatan. Apa lagi? Ditangkap tak puasa, ada hukuman dia. Ditangkap sebab apa? Tak hadir solat Jumaat. Betul-betul ada hukuman dia tuan-tuan sekalian. Amat nak beritahu muslimin dan muslimat, kesan kepada pendengar Islam di Melaka ni tuan-tuan, dia bawa kepada pengaruh negeri-negeri Melayu yang lain. Undang-undang 99 Perak, Undang-undang Kedah, Undang-undang Johor, Undang-undang Selangor, Undang-undang Terengganu sampai tahun 1911 Terengganu masih melaksanakan Undang-undang Islam. Dan menarik tuan sekalian, apa dia ada dokumen, bukan kata bercakap kosong, ada dokumen tuan sekalian, bahawa undang-undang Islam ni lah undang-undang asal kepada tanah Melayu. Tahun 1927 di Mahkamah Rayuan di tuan sekalian, kes Laton versus Ramah tuan sekalian, bagaimana hakim Mahkamah Rayuan menyebut undang-undang Islam ialah undang-undang asal kepada tanah Melayu. Tuan-tuan sekalian, saya ingat cerita Piramli. Cerita apa tuan-tuan? Semerah padi, Sumpah Semerah Padi. Dan kalau ditunjukkan banyak pelaksanaan undang-undang Islam, mungkin adalah Dr. Takri boleh betulkan, mungkin dari sudut mereka buat filem zaman tu tak ada syariah, benda syariah compliant lagi tuan-tuan. Cara sebutan dia, cara sebab pun tak betul tuan-tuan. Tapi Piramli dan juga Shaw Brothers cuba nak gambar, nak beritahu sejarah. Orang Melayu memang undang-undang Islam zaman dulu tuan-tuan sekalian. Tu tuan-tuan sekalian. Tengok, cuba kita lihat apa yang dibuktikan kampung Takiri sendiri. Tuan-tuan tak tahu dia pasal nama At-Takiri tuan sekalian. At-Takiri itu nisbah pada kampung seberang Takir tuan-tuan. Kawan kami Terengganu hebatkan Ustaz Lutfi Batnani. Apa dia? Batu Enam tuan-tuan. Di seberang Takir zaman dulu tuan-tuan, dia dah tempat laksanakan undang-undang Islam. Ni Takir ketok potong tangan tuan sekalian. Dan semua tak banyak kes yang berlangsung. Ada laksanakan undang-undang Islam, orang takut nak mencuri tuan-tuan sekalian. Sama kita pergi di Selangor, di Bukit Melawati tuan-tuan, ada satu batu yang terhampar besar tu. Cuba cek kisah batu tu. Di sini tempat laksanakan undang-undang Islam, dekat batu hampar yang besar tu tempat laksanakan undang-undang Islam. Maknanya undang-undang Islam boleh laksanakan dan empirical, boleh dibuktikan memang dibuat oleh orang Melayu tuan-tuan sekalian. Hinggalah datangnya kita ingat penjajah British tuan-tuan sekalian. Di mana penjajah Portugis datang, mereka tak padamkan lagi undang-undang Islam, tapi penjajah British tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat 1874 di Perak yang Pangkor, satu demi satu tuan-tuan sekalian, pendengar Islam akhirnya dipijak oleh penjajah British dan akhirnya menimbulkan respon tidak balas daripada ulama-ulama pejuang. Contoh di Kelantan oleh Tuan Guru Haji Hasan bin Munas yang menyambut fatwa jihad akbar Syekh Qara Effendi mufti Palestin supaya umat Islam bangkit lawan penjajah British atau Empire baik Britannica tuan-tuan. Sama juga lihat di Terengganu, ulama-ulama bangkit. Anak kita di sekolah tuan-tuan diberikan fakta tak betul bahawa penentangannya semata-mata kerana cukan. Tidak tuan-tuan, di sana ada unsur agama tuan-tuan sekalian. Sebab itu Terengganu contoh ulama-ulama macam Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung, Tuan Guru Haji Musa Minangkabau, Tuan Guru Haji Omar Siam, mereka memicu kebangkitan rakyat Terengganu lawan dengan British. Sebab British tuan sekalian, mereka telah memijak undang-undang Islam di Terengganu tuan-tuan sekalian. Undang-undang Islam Terengganu yang berjalan hebat zaman Sultan Abdul Hamid III. Bahkan ada ahli majlis syura tuan-tuan dipimpin oleh ulama besar Terengganu. Siapa dia? Tok Kupaloh tuan-tuan sekalian. Datang British pijak undang-undang Islam di Terengganu. Maka ulama-ulama yang berjuang ni tuan sekalian, termasuk mereka kibarkan bendera Khilafah Uthmaniyah dalam peperangan di hulu Terengganu tahun 1928 tuan-tuan sekalian. Ini nak beritahu ulama-ulama bangkit menentang penjajah British antara lain sebab mereka British telah memijak undang-undang Islam. Inilah saya mukadimah permulaan perbincangan kita bahawa tanah Melayu memang melaksanakan undang-undang Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kedua kali
undang-undang sekarang yang ada yang wujud bila mana ada sesuatu peristiwa yang berlaku, maka ada kekangan-kekangan ketika undang-undang. Orang yang disenjata undang-undang datang daripada ada tempat yang undang-undang daripada dia. Orang dalam segmen ada undang-undang melalui undang-undang semua paham supaya dia akan buat lebih. Jangan menyusahkan. Begitu juga Islam tidak ada undang-undang. Ada satu orang pernah bertanya kepada saya, dia kata terjumpa dengan satu dari dia ada usaha analisis. Kemudian dia berdua saya tanya saya lama dan saya kata dua kali sampai lagi di situ saja. Walaupun itu tak macam tanya saya macam saya mufti usaha. Dia tanya saya, hududnya dia tanya bersalah pakai kebiasaan itu pun tanya hududnya. Kita nak jawab macam mana kita tidak main. Kita cuma tahu ni bukan hudud apa. Kita cuma tahu perkataan saja. Yang lebih sensitif kadang-kadang dia tambah macam-macam. Jadi dia tanya saya tahu beginilah tuan. Saya nak jawab hudud sebenarnya saya tahu secara betul. Secara awam saya tahu bahawa hudud ini spek-spek yang dilakukan oleh Allah untuk manusia. Sebab dia cipta manusia Allah, maka setiap ciptaan dia ada spek-spek. Untuk manusia dia suka spek-spek telinga, tangan, kaki, tak dia spek-spek kepada sesuatu perkara supaya tak rosak, supaya tidak rosak. Saya kata tuan pakai analisis apa jenis ni? Apa nama fanboy? Saya ada dari saya fanboy. Buku tu memang ada kalau bisa fanboy. Saya kata tuan pakai analisis fanboy. Tiba-tiba isteri rosak. Kata mereka ini bukan sesuatu. Itu apa kata kalau itu ambil dari isteri mengatakan pakai boleh masuk tempat. Dia kata, sudah boleh. Saya kata, begitu juga. Kita manusia ini dicipta oleh Allah beri spek-spek untuk menjaga kita supaya tak rosak. Jadi kita bangga kecil dia bukan satu benda tapi susah. Undang-undang ada rosak. Undang-undang kalau kata buat dia undang-undang yang ada roh ialah undang-undang Islam. Undang-undang yang boleh diberikan, undang-undang yang mempunyai masalah, undang-undang yang menghukum, yang menggururkan tetapi mendidik. Pacuan menggururkan, potong tangan menggururkan, tapi mendidik. Pasti dijanjikan bahawa selepas berlaku undang-undang itu maka kuranglah dia jadi. Beberapa yang mengatakan kita tak ada apa-apa. Tak ada bahasa takut, tak ada bahasa terkejut. Statistik ini bertambah bahasa sejarah daripada tahun ini. New York, Saudi Arabia. New York, sebuah negara, Saudi Arabia, satu negara. Sehari kejadian jenayah yang berlaku di New York. Sebab banyaknya kejadian jenayah yang berlaku di New York itu kita boleh tengok NYPD, CSI, macam-macam cerita dalam TV itu semua berlaku kejadian jenayah yang berlaku di New York. Dalam sehari kejadian jenayah yang berlaku di New York bersamaan dengan 20 tahun yang berlaku di sebuah negara sehari di New York. Itu statistik saya pernah daripada mulut semua. Jadi hari ini saya tak dengar daripada kita tak dengar daripada Ustaz pesan sedikit pasal tentang hukum, tentang Islam, tentang sedikit kita biasa dengar ada orang tak biasa dengar. Jadi nak difahamkan rasa malam tak boleh, tak boleh. Sebab orang tak masuk kita dengar tentang apa-apa yang disebut. Kadang-kadang hanya orang sebut hudud tangan
Itu je utama. Nama biasa. Sedangkan kemanusiaan ada boleh kita dengar bagaimana sebenarnya aku akan mengenai hukum-hukum Allah ini yang mempunyai roh, yang membawa keceriaan kepada masyarakat di keseluruhan dunia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila al-masjidil haram wa ila al-masjidil aqsa. Alladzi barakna 'alaihi min ayatihi innahu was-sami'ul basir. Sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati muslimin yang pertama Datuk Dr. Muhammad Ahmad Ghazali, yang berbahagia kepada Dr. Ustaz Abdul Penimam dan Tuan Masjid seperti sedang hadir dan sedang solat maghrib. Alhamdulillah kita dapat berhimpun pada malam ini. Tak silap saya pada satu Syawal. Allahumma ahina wa alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa Rabbullah ilahi rushdin wa hudana wa ana sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hiburkanlah anak Imam Syafi'i malam ini dengan keamanan dan iman, dengan keselamatan dan Islam. Tuhan, wahai bulan dan bulan aku adalah Allah. Semoga kamu menjadi bulan yang hidup dan bulan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa semua kita tajuk kita ialah mengenai Isra wal Mi'raj, satu peristiwa yang disebut oleh ulama sejarah dikuatkan berlaku di bulan Rajab, di bulan Arafah. Dan kita seperti yang kita sedia maklum bahawa 3 bulan yang bersama ini ada kelebihannya yang tersendiri. Bulan Rajab adalah bulan haram. Bulan Ramadan yang kita sambut sebulan lagi adalah bulan yang paling mulia. Di tengahnya adalah bulan Syawal. Nabi sebut mulia Syawal kerana dia ditujukan di antara 2 bulan yang memang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berada di bulan yang mulia dan juga disebut ulama sejarah. Bukan apa ini Nabi SAW sebut mengenai amalan-amalan yang lain di bulan Syawal ini sebagai satu persediaan yang terbaik untuk berada di bulan Ramadan. Jadi ulama tersebut yang paling baik adalah kita berpuasa. Sebab nanti kalau kita tak puasa, awal kita akan letih. Puasa di bulan Ramadan menghilangkan hikmah di bulan Ramadan. Allah Ta'ala bukan suruh kita letih, tapi nak suruh kita sabar. Tapi dengan terlalu sedih, terlalu letih kita tak melakukan puasa, banyak menghilangkan maksud. Dan kita juga diminta buat amalan-amalan taat yang lain, termasuk dalam ibadah dan amalan, supaya itu adalah persediaan yang kita berbangun malam di bulan Ramadan nanti. Dan kita mulakan dengan tazkirah, dan sebaik-baik tazkirah bulan ini adalah Isra dan Mi'raj yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Satu ayat dalam surah Isra ayat pertama, dan Allah Ta'ala sambung dalam surah An-Najm mengenai peristiwa Al-Mi'raj dan dalam surah Al-Isra ada satu ayat yang dua ayat dan surah An-Najm ayat kita hawa 4-5 ayat Allah Ta'ala sebut walau ra'ahu nazlatan ukhra la sidratil muntaha ayat seterusnya. Dan apa semua boleh kerana tajuk kita Isra Mi'raj, tapi dia panggil tajuk
tersusun perbincangan ulama. Karena ulama meletakkan Isra dan Mi'raj ini adalah cerita mengenai akidah, kan? Penyempurnaan akidah. Seperti yang Moses sebutkan, bahawa kita hari ini boleh kata seluruh manusia ada yang kufur dengan Isra dan Mi'raj. Semua percaya tidak. Tapi kalau kita baca sirah Nabi, kita akan dapati bahawa bukan hanya Abu Jahal yang hitam seperti kita, bahkan ada di antara yang telah mengucap syahadat mula ragu-ragu apabila Nabi menceritakan mengenai dia naik ke langit. Itu disebut, maknanya bukan mudah untuk percaya Isra dan Mi'raj 1400 tahun. Yang kita mudah percaya juga dan memang kita kuat, tapi kita mewarisi kepercayaan itu. Kita mewarisi. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan untuk umat akhir zaman. Tapi cerita sebenarnya ialah Nabi bawa pada satu malam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan hanya untuk Nabi SAW, bukan lagi bawa Abu Bakar, Allah Ta'ala bawa Abu Bakar. Maknanya indah agung Isra dan Mi'raj itu dicapai oleh seorang yaitu Rasulullah SAW. Bila dia menjadi ujian sebelum menjadi anugerah. Maknanya Nabi tes. Allah Ta'ala suruh Nabi tes. Nabi kita alhamdulillah selama disebut peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku setahun 2 sebelum hijrah. Maknanya selepas tekad 10 tahun lebih Nabi bertaklah, hampir semua yang telah mengucapkan kalimat syahadat semakin kukuh iman mereka dengan apa yang Nabi cerita daripada Isra dan Mi'raj. Dan yang dilakukan semakin benar. Maknanya Isra dan Mi'raj ini menjadi penutup kepada benarnya iman para sahabat. Maknanya dari sudut akidahnya sempurna. Maka bermulalah lantas saja itu memulakan langkah proyek hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan syariat. Jadi itu apa semua? Kalau kita tengok kepada isu-isu yang berlaku ini, mengapa umat Islam meninggalkan syariat Islam itu sendiri? Selepas mereka percaya Islam dan Mi'raj, dan ini nyatakan sepatutnya orang yang percaya Isra dan Mi'raj adalah sempurna untuk mereka mula berhijrah melihat kepada keindahan syariat Allah Ta'ala yang diturunkan banyakkannya dan dilaksanakan di bumi Madinah oleh Rasulullah SAW. Saya dah sebut beberapa dan akan sambung lagi Rabi'atul Syekh. Pertama yang pasal untuk kita kenal agama. Biasa kita lihat contoh seperti orang muda tak ada itu tak kenal Islam. Maknanya orang yang dengan orang yang ambil Islam separuh-separuh seperti orang muda yang gada, yang malam apa itu gada. Dia mahu satukan ini, tapi kalau berada. Jadi dia tak boleh nak takrifkan seekor gada yang betul, gada dia betul. Itu banyakkan contoh yang itu kita faham. Satu yang saya nak sebutkan sama ada kita ambil Islam itu semua ataupun kita ambil sikit-sikit, semua berbeza. Ini hebat Islam. Kalau saudara kita seorang yang suka mari masjid, kita tak suka lah, tak suka politik, tak suka urusan besar. Saya suka ialah saya nak jaga di bawah, nak jaga rukun Islam yang 5. Maka orang yang akan menikmati solat 5 waktu, dia akan menikmati puasa. Walaupun bila kita ajak dia masuk politik Islam, ekonomi Islam, dia rasa baik, tak rasa sesuatu. Maknanya ambil sedikit, tidak merosakkan Islam yang dia ambil itu, dia akan menikmati. Itu yang kita maksud. Ada orang yang tak minat solat, dia minat politik Islam. Hari-hari malam dia cakap masjid tak ada masjid tak baik. Maka tanpa semua dia menikmati, dia ikhlas berjuang dalam politik Islam. Tuan-tuan boleh tengok dia seolah dia rasa dia dah keluar. Dia tak takut mati, dia tak takut kena tangkap. Kenapa? Aku nak tegakkan syariat Islam. Tapi dia pas masjid dia tak ada.
Dia menikmati. Tapi tanpa semua kita kena ingat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Wahai orang beriman, masuk dalam Islam semua sekali. Masuk dalam Islam. Pertama, Allah Ta'ala mengajak kita menikmati keindahan semua sekali. Itu satu. Yang kedua, orang yang masuk Islam separuh-separuh, yang ada separuh-separuh, ketika dia menikmati Islam yang tersebut, dia juga membawa fitnah kepada Islam. Dia juga membawa fitnah kepada Islam. Menyebabkan Islam tidak mampu dipahami dengan baik. Sebagaimana contoh orang betul, kita ada masjid, tapi oleh kerana kita tolak Islam dulu, maka orang kenal Islam itu sebagai agama sunnah, agama rohani, agama nak masuk, agama untuk masuk rumah dulu, bukan untuk hidup atas dunia. Itu orang-orang kita bila kita jadi ahli masjid. Begitu kita jadi ahli politik Muslim. Nah, apa ni? Demokrat Muslim, apa itu kan? Nama-nama istilah yang kita sebut untuk menggambarkan kita ahli politik Muslim. Maka kita akan jadi bahawa rakyat yang melihat politik Islam tersebut, dia akan tengok bahawa Islam itu kerja dia adalah bangun pagi, masuk penjara, bangun pagi untuk terjadi. Maknanya kalau tak pergi masjid, tak tahu akhlak, tak tahu ibadah pun tak tahu, maka dia akan merosakkan pandangan umat kepada agama Islam. Maka tuan-tuan semua, malam ini kita kena ingat bahawa wajiban kita adalah kita kena faham Islam secara menyeluruh. Barulah kita menikmati dan kita tidak menjadi fitnah, bahkan kita menjadi Allah yang menyinari alam manusia ini untuk menarik mereka kepada Islam. Jadi saya sebut ni kalau boleh tengok di dalam YouTube, dalam buku dalam kita ada jumpa tokoh-tokoh Islam yang dia bercakap indah dalam bidangnya, tetapi dia membuat kenyataan yang silap dalam bidang yang lain. Misalnya seorang artis, saya kata macam Bob Marley, betul. Bob Marley, seorang artis biasanya dia masuk Islam sekarang, kebanyakan mereka ada jiwa yang kosong. Jiwa kosong masa dia di atas. Kemudian dia dibuka mengembangkan sesuatu yang indah untuk jiwa. Maka dia menikmati keindahan itu. Maka dia melakukan ibadah kepada Allah. Dia tak belajar lagi, kerana dia tak tahu je. Aku harta dah dapat, aku masyhur dah dapat, aku ni dah dapat yang tak ada jiwa. Tak ada jiwa dalam diri. Sekarang dia dapat jiwa. Maka hari-hari dia memantapkan jiwa dia. Dia tak nak bincang bab ekonomi, dia tak nak bincang bab politik. Maka bila orang minta dia bercakap pasal politik, dia buat sini. Cakap pasal ekonomi, dia buat sini. Cakap pasal sini. Kenapa? Kerana dia menyentuh pada maka berlaku Islam. Itu juga orang non-Muslim yang dia masuk Islam macam-macam sebab. Ada kerana politik, dia baca politik Islam menarik, baca undang-undang Islam menarik, baca dia menarik, maka dia masuk. Kerana kadang-kadang dia minat pada satu bidang, maka dia akan mendalami bidang tersebut. Kalau dia tak belajar semua, dia juga walaupun seorang bangun non-Muslim yang boleh bercerita yang baik di Islam, kadang-kadang dia menimbulkan masalah apabila dia mengulas satu isu yang dia tak faham. Jadi kewajipan kita ialah memahami Islam menyeluruh seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, Allah Taala menyebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyahkuma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lamu Allahu wa rasulahu bil haqq." Ayat yang Allah sebut, lama kita sebut Allah Ta'ala turunkan dulu. Dan saya tahu semua sebut, Inna Allah la yaz'u bil sultani ma la yaz'u bil Quran. Satu, Allah Ta'ala turunkan ilmu
dan dia suruh kita berpegang ilmu. Ilmu itu ialah Islam, iman, Al-Quran, itu ilmu. Yang kedua, Allah Ta'ala turunkan kuasa. Kuasa sebenarnya Allah. Allah Ta'ala kata siapa yang pegang kibriya, siapa yang ambil selendang kibriya, aku umpan dia dalam neraka. Maknanya jangan siapa kacau kuasa. Kekuatan itu milik aku, kata Allah. Kalau siapa mengaku dia kuat, aku sumbang dia dalam neraka. Maknanya Allah Ta'ala sifat kudrah, sifat kekuasaan itu milik dia untuk dia jadi Tuhan. Tetapi Allah Ta'ala hadiahkan kuasa pada manusia, bukan untuk jadi Tuhan macam Fir'aun, tetapi untuk menjadi pembantu kepada ilmu, yaitu Al-Quran Al-Karim. Di Madinah Nabi diberi Al-Quran 13 tahun, tetapi Nabi tidak diberi kuasa. Maka tuan-tuan perlu tengok sirah Nabi, terumbang-ambing dia untuk membawa ilmu Al-Quran. Walaupun hujah tadi kata, Nabi tunjuk dengan mukjizat, mukjizat Al-Quran, mukjizat hissi. Allah Ta'ala turunkan untuk Nabi Muhammad, tentang maknanya mematikan akal orang-orang Quraisy. Tetapi Nabi tidak mampu membawa Al-Quran ini karena Nabi tidak memiliki kuasa. Maka berlakulah penghijrahan. Penghijrahan itulah ulama kita sebut Nabi diberi di tangan kanan Al-Quran, di tangan kirinya adalah kuasa besi, di tangan kirinya adalah pedang. Dengan Nabi memiliki dua-dua, maka Nabi membina kekuatan, mampu melaksanakan syariat agama yang pertama dan mampu